Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Kini anda sedang menonton Suara Wanita bersama dengan saya Maria Suji. Apa yang menarik pada hari ini adalah kita akan membincangkan mengenai stres dalam kalangan wanita berkejaya dan berkeluarga. Seperti kita tahu, wanita berkejaya ini sibuk melakukan kerja-kerja di luar sampai tak ada masa untuk melakukan sesuatu di rumah. Namun seperti yang kita tahu, wanita berkejaya ini bukan setakat berkejaya macam itu saja, tapi mereka melakukan ini adalah untuk keluarga yang tersayang. Wanita berkejaya mempunyai cabaran tersendiri. Lebih-lebih lagi pada masa sama mereka memikul tanggungjawab sebagai ibu ataupun bapa. Wanita harus sedar bahawa kesibukan mereka dalam menguruskan kejaya haruslah diseimbangkan dengan tanggungjawab mereka dalam urusan rumah tangga. Jadi hari ini bersama dengan saya, one and only, Dr. Ana Su. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya hari ini. Terima kasih. Saya seperti terima kasih. Okey, Dr. Ana Su pernah dinobatkan sebagai Sarawak Designer of the Year pada Majlis Penutupan Alta Moda Sarawak MMS 2019. Hebat. Waktu itu kita tahu memang banyak designer yang meletup-letup, tapi awak dinobatkan sebagai winner waktu tu. Seperti kita tahu, doktor bukan desain baju, yang mempunyai desain rantai yang cantik. Yang doktor pakai sekarang, adakah itu desain doktor sendiri? Saya sendiri. Dijual ataupun koleksi sendiri? Ini saya adalah merupakan salah satu design collection saya semasa Borneo Fashion Week. Jadi one of the masterpiece that I keep it to myself. Wow, tak boleh bagi orang lah ni? Tak boleh. Tak boleh. Okey, sebagai wanita berkejaya, bagaimana doktor mengendalikan masa bekerja dan anak-anak di rumah? Okey, buat masa sekarang ini saya agak fleksibel sebab anak-anak semua sudah besar dan berada di universiti. Jadi saya tidak menghadapi masalah sangatlah kalau dari segi apa yang berada di rumah sebab anak-anak semua di universiti. Saya rasa pada saya lah, how do we prioritize and also manage our schedule is very important. Ya, betul. Jadi dalam masa 10 tahun, waktu tu anak masih kecil bukan? Jadi waktu mereka kecil, siapa yang menjaga mereka ketika itu? Saya sendiri. Sendiri. Tak kala awak membuat benda di luar, awak membawa mereka bersama ataupun meninggalkan mereka di rumah? Selalunya saya akan bawa lah. Wah, seronok ikut mak bekerja. Yes. Okay. Kalau ada photoshoot pun anak-anak akan ikut sekali. So that they understand what you do. Yes. Jadikan mak idola lepas ni. Selalu orang kata kalau nak buat sesuatu mesti ada minat, mesti ada idolanya di situ. Adakah Datin membuat semua ini kerana minat ataupun ikut trend ataupun ikut jejak rakan? Okey, saya memang seorang yang minat berfashion daripada dahulu sebab kalau ikutkan dari segi kerjaya, fashion is not my line. Sebab saya seorang pensyarah dahulu. My field is more to business and entrepreneurship. Jadi fashion itu lebih kepada minat lah. Saya memang minat berfashion, saya minat mencipta sesuatu. So it come from there. Boleh nampak dari head to toe dia memang nampak dia seorang yang bergaya. Namun kita banyak lagi benda yang kita nak soal kepada Datin, tapi kita berehat dulu seketika. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Maria untuk Suara Wanita. Okey, kita terus kepada doktor soalannya. Okey, bagaimana doktor mengawal emosi ketika sibuk bekerja tapi ada pula hal terjadi di rumah? Apa yang doktor buat ketika itu? Emosi waktu tu, aku nak balik rumah lah. Okey, pada saya, how well do you control your emotion is very important. Jadi kita tak boleh panik. Saya rasa saya agak pandailah kalau in term of controlling panic ni sebab once you panic, then things started to jadi tak menentu. Jadi so you have to control that first, and then baru kita dapat tackle apa masalah, and then what is the solution. Jadi waktu tu tak ada rasa nervous. Memang doktor ni jenis yang cool. Nervous itu memang ada, tapi kita kena kawal.
Sebab kalau tidak memang everything will be susah Susah kita kan? nak ni. Dia bisa Because dia akan affect kita punya emotion sekali. Doktor ada teman yang tempat yang diluahkan tak bila stres? Yeah, I have close friends, tapi kalau ketika kita perlulah. Sebab ada orang yang berkejaya ni, dia rasa stres tu dia boleh mengendali seorang kan. Ada yang nak bersorang, tapi kita percaya ada jugalah rakan untuk dikongsikan. Jadi kalau sokongan memang penting dalam membuat sesuatu. Anak-anak sokong tak dalam doktor sibuk membuat sesuatu? Adakah anak merajuk, mak ni sikit-sikit keluar, bila nak bawa aku jalan ni? Macam tu. Pernah tak? Sokongan anak macam tu? That's what I said early on, that kalau ada majlis yang saya boleh bawa anak-anak, saya akan bawa. Sebab saya mahu anak-anak tahu ataupun faham what mummy is doing. Dan komunikasi, walaupun macam sekarang ini anak-anak saya semua di universiti. Jadi we always communicate melalui WhatsApp lah. WhatsApp je? Untuk berjumpa, dan if we have free time, dan kita akan berjumpa lah, sebab dia orang belajar di luar dari Kuching. And then usually saya akan update lah. Today mama ada pergi syuting contohnya. So they understand. My children, alhamdulillah, very supportive. Yes. Saya ada tengok Facebook Datin ni jenis suka screenshot conversation dengan anak-anak. Sangat sweet dia nampak macam serius orangnya, tapi dia sangat sweet dengan anak dia. Dan Datin ada seorang anak perempuan yang sangat cantik. Doktor dengan dia macam dah macam kawan. Dia dah macam macam adik, dah macam bukan ibu dah. Yes, saya dengan anak-anak memang sangat rapat. Jadi it's like friends lah. Walaupun I treat them like friends, tapi kena ada boundaries. Because saya mahu anak-anak selesa bercakap dengan saya, daripada mereka meluahkan masalah dengan orang luar. It is better kalau they go to their mother, so that I understand my children, and saya senang nak kontrol dia orang. Okey doktor, stres merupakan gangguan emosi, proses pemikiran dan keadaan fizikal seseorang. Pernah tak doktor merasakan yang stres yang amat sakit ke itu? Pernah tak? Saya rasa setiap individu akan berhadapan dengan keadaan seperti ini. Sebab kita manusia, we have emotional state and also physical, yang kadang-kala kita sampai kepada satu tahap yang kita tak boleh nak control. Yes, I have to admit that memang saya pernah lah. And then sebab saya I'm a migraine sufferer. Jadi simptom stres saya senang saja. Kalau saya migraine, there is something wrong. Maksudnya penat, stres. Yes. Jadi waktu stres tu pernah mengambil sesuatu macam seperti ubat, medikasi seperti untuk ubat depression, pain release. Adakah berkesan untuk membantu bagi doktor? Sebab migraine saya ini sangat severe, agak teruk lah. Jadi saya kena ambil ubat untuk menahan sakit. Sebab kalau tidak, dan sakitnya akan lebih lama. Pernah tak terpengsan ke sebab dah terlalu stres? Yang tu tak pernah lah. Tak pernah lah, masih kuat lah ni. Sebab I have to know that kalau simptom dia dah datang, and then I must do something about it. Okey. Cakap pasal sakit, bila anak jatuh sakit di rumah, ibu sibuk bekerja. Apakah doktor buat waktu tu? Adakah doktor membiarkan aku call orang lain lah untuk rawat anak aku, ataupun doktor pergi ke location tu? To me, my children is my priority. So whatever happen, saya kena pergi. They will be my top priority lah. Apa benda yang paling macam tragedi yang paling buat doktor risau ketika sibuk doktor bekerja? Benda di rumah terjadi sesuatu yang tak boleh orang kata tak expect. Pernah? Apa benda yang terjadi waktu tu? Setakat ini tak ada pula yang begitu teruk lah ya. Cuma my son is suffering from anxiety sebab dia belajar sekarang ni tengah buat masters. Biasalah student kan. Student kan selalu stres. Jadi kalau dia kena anxiety attack tu, I will have to be on the phone with him and then to calm him down lah. Sangat-sangat
connection dengan anak tu memang kuat, Doktor. Yes. Saya boleh katakan yang itulah. Itu adalah senjata untuk ibu dan anak. Betul. Jadi doktor, bila doktor balik rumah, orang kata orang berkejaya ni keluar pagi, balik malam. Rindu tak tengok suasana nak bermain dengan anak bila keadaan macam tu terjadi? Okay, like what I said, anak-anak saya semua dah besar. My son dah buat masters dah, sekarang 24 tahun. Anak saya yang perempuan tu di universiti juga buat diploma. Jadi most of the time mereka memang tak ada di rumah sekarang ini. Okay. Jadi as much as possible, I wanted to be there for my children. Okay. Jadi itulah sekarang ini, walaupun mereka jauh, tapi kita ada teknologi yang menghubungkan sesama kita. Mana tahu rasa nak peluk anak, rasa nak duduk. Walaupun dah besar, ada juga anak yang masih manja. Well, kalau ada kesempatan itu, and when they are at home, then we can do that. We always, kalau anak-anak ada di rumah, kami suka tengok movie, macam Netflix apa semua, atas katil saya sekali. Wow. They will sleep with me together. Waktu tu memang dah free lah kan. Yes. Anak-anak melihat kejayaan ibu. Ada tak anak-anak yang ingin menjejak langkah si ibu, ataupun mereka ada minat mereka sendiri, ataupun ibu jenis yang ada ibu ingin anak ikut jejak mereka? Sebagai doktor nak anak-anak ikut jejak ibu ataupun macam mana? To me, saya suka kalau anak-anak be who they wanted to be. Saya tidak control, sebab to me, if they do something that they like, they will do it so well. Okay. Sebab kita lihat diri kita sendiri. Yes. Macam mana? Okay. And then dari segi jejak langkah tu, my daughter sekarang ini mengambil jurusan graphic design. Okay. Jadi lebih kuranglah dengan apa yang saya buat sekarang. Graphic design. Mesti banyak yang mengidolakan doktor. Banyak kan? Mesti. Siapa tak kenal Dr. Anasu? Sebut saja Dr. Anasu. Tipulah kalau tak kenal. Doktor, kalau orang contoh, orang tu minat dengan doktor, ingin belajar dengan doktor. Doktor menerima secara terbuka, ataupun doktor ni ada kelas dia tersendiri untuk mengajar mereka? Saya sebab saya memang berada dalam bidang education dah lama dah. Saya memang seorang pensyarah. Jadi nak mengajar orang itu memang dah dalam, orang kata dalam is in my blood already. Jadi pada saya lah, ilmu itu adalah satu sedekah. Yes, kita betul. Yes. Makin kita bagi ilmu tu, makin luas kita punya pengetahuan, makin rezeki tu kata orang makin terbuka. Ya, betul. Doktor, nampaknya banyak yang kita nak cakap, tapi kita sambung selepas ini. Terima kasih kerana anda masih setia melihat Suara Wanita bersama dengan saya, Maris Suji dan Dr. Anasu. Okey, Dr. Anasu, kepada yang di luar sana yang ingin belajar mengenai perniagaan ataupun ingin mengikut jejak langkah doktor, adakah doktor membuka benda macam ini melalui WhatsApp untuk berkomunikasi dengan doktor? Ataupun doktor ada kelas? Okey, saya adalah merupakan salah seorang speaker ataupun freelance speaker lah. Saya selalu memberi kursus, ceramah di luar sana. Jadi especially untuk wanita lah. Jadi saya adalah timbalan pengerusi untuk Persatuan Entrepreneurs Dewan Wanita di bawah Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak. Jadi ada masanya kami akan membuat program di mana kami akan invite jadi wanita-wanita yang baru menceburkan diri di dalam perniagaan ataupun yang dah lama dalam perniagaan untuk sama-samalah mengikuti kursus ataupun program-program yang kami buat, especially the business networking.
di mana itulah masanya usahawan wanita datang dan bertemu dengan kita. Untuk melakukan perkara ini ataupun perlu mendaftarkan diri ataupun berbayar tak buat benda ni? Sebab untuk to join as a members, kena join sebagai ahli Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Tetapi ada masanya kami tidak tidak memerlukan seseorang itu ataupun usahawan itu as a member, as long as they wanted to join our program. Contohnya kalau kita ada networking session, then they can just come. Jadi selepas ini kalau mereka tak nak daftar ke takut, tapi mereka boleh through PM doktor tak? Boleh. Yes. Sebab kalau nak melakukan sesuatu ni, kita mesti ada idola. Kalau kita nak PM seseorang ni, kita mesti takut. Doktor boleh describe tak doktor ni seorang yang macam mana? Okey. Ya, saya memang dari segi rupa saya nampak sangat strict lah. Ya, mesti kalau orang aku nak PM dia ni tapi takutlah. Dia ni seramnya macam garang je. Sebab saya seorang yang pendiam dan saya tak banyak bercakap, jadi orang selalu ingat saya garang. But actually I'm approachable. They can approach me through my Instagram ataupun Facebook. Boleh. Kalau Datin seorang yang pemalu, bila berhadapan dengan orang, macam mana Datin bercakap ketika itu? That is something to do with self-confidence. Self-confidence, ya. Datin seorang pemalu tapi dia boleh berjaya tu jauh. Gila orang cakap, memang jauh. Selalunya orang pemalu ni orang cakap diam je, tak nak je. Jadi mana tahu ada di luar penonton di luar sana pemalu, apakah kata-kata yang Datin boleh berikan kepada mereka kalau malu tu? First is you must have that you must build your self-confidence. Sebab kalau kita tidak ada keyakinan diri, memang kita tak akan dapat nak buat apa-apa pun. So you have to be yakin apa yang kita nak, apa yang kita nak buat, then you can go from there. Dalam bidang perniagaan mesti ada naik turunnya sendiri kan doktor? Pernah tak terjadi dalam perniagaan doktor? Saya rasa ini memang lumrah lah. Memang lumrah dalam perniagaan. Saya bermula pada tahun 2009. Di mana waktu itu we can say that the retail industry is quite blooming lah. Tetapi pada 2012 online marketing start to emerge. Orang baru start nak tahu ataupun nak mencuba bagaimana membuat online marketing. Jadi that is when retail industry was badly affected. Jadi masa itu saya ada tiga retail butik di Kuching. Jadi disebabkan oleh kesan daripada online marketing ini, orang pun dah tak datang sangat ke butik-butik yang ada. Jadi I have to close down all my boutiques. Untuk pandemik COVID-19 yang melanda ni memberi efek juga? Yes, it does. Sebab industri yang sangat terjejas sekarang sewaktu COVID-19 adalah industri tourism dan juga yang berkaitan dengan event. Jadi kami sebagai penyumbang kepada industri itu memang terkesan lah. Sebab kita tak boleh nak melakukan fashion show kan. Selalu kita tengok sebelum pandemik COVID-19, Datin Anak Su dan rakan-rakan yang lain selalu membuat event. Datin Anak Su selalu mengeluarkan koleksi yang terbaru untuk selalu, memang setiap tahun ataupun setiap kali ada majlis ataupun event, fashion event yang memerlukan saya terlibat, dan I will come out with a new collection. Okey doktor, apakah achievement yang paling terbesar yang pernah doktor perolehi? Okey, saya boleh katakan tahun 2019 sebagai tahun kejayaan saya, sebab ada beberapa achievement yang saya capai pada tahun lepas. Contohnya, saya telah menerima anugerah Best Designer of the Year Sarawak sewaktu Alta Moda event. And then saya juga terpilih sebagai salah seorang finalis untuk anugerah kecemerlangan usahawan Bumi Putra Sarawak yang dianjurkan oleh Dewan Usahawan Bumi Putra. Dan tahun 2019 juga saya telah menamatkan PhD saya yang telah saya buat selama hampir 8 tahun. Bukan calon orang.
Jadi kalau nak buat sesuatu ni, kalau boleh pengetahuan memang mesti ada kan? Ya, harus ada. Jadi, Mesti. jadi doktor, bila kita dalam bidang perniagaan ataupun kita ada kejayaan yang tersendiri, mesti ada yang iri hati di luar sana. Pernah ada tak mengalami orang yang pernah rasa nak tikam belakang ke? Okey, ya tidak dinafikanlah. Itu memang lumrah dalam perniagaan. Jadi saya selalu advise mereka di luar sana, usahawan-usahawan, kita buat kerja kita because you are the only one who knows what you are doing. Yes. Kita buat kerja kita sehabis baik. Betul. Ya. And kalau kita terlalu mendengar apa saja kritikan ataupun cemuhan orang, you will not moving. You will not go anywhere. Ya. Waktu dah kena tikam dari belakang, doktor ni seorang yang kuat, memang tak pernah rasa macam menangis ke? Sebab saya tengok doktor ni jenis yang cool, macam terima apa-apa benda pun dia cool. Dari tadi saya bagi dia soalan, dia memang positif. Doktor memang banyak kawan lah kan? Okay, one of the thing that to train you untuk menjadi seorang yang positif adalah to mingle around ataupun untuk with the positive people. Jadi saya tidak mahu menghabiskan masa dengan benda-benda yang negatif. Even dalam social media pun, I will not read all those positive comment. I will not share all those. Kita the jaga image negative. juga. If we surround ourselves with positivity, then you will be positive yourself. Yes, betul. Jadi kalau kita nak jadi seseorang, kita mesti positif. Baru benda yang kita buat tu baru jalan. Yes. Okey, apakah kata-kata semangat ataupun kata-kata dorongan dari doktor yang ingin kongsikan kepada penonton di luar sana yang mengidolakan Dr. Nasu ini? Okey, terutamanya untuk usahawan-usahawan wanita ataupun yang nak berkecimpung di dalam bidang perniagaan. Jadi nasihat saya adalah you must always educate yourself, improve your skill. Walaupun kita tak semestinya tinggi achievement dalam akademik, tapi kita hendaklah sentiasa brush up our skill supaya nobody can question your credibility. Okey. Nampaknya sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih doktor kerana sudi memberi kata-kata yang semangat, kata-kata dorongan kepada suri rumah di luar sana ataupun perniagaan yang mahu membangun. Bila kita dengar apa yang dia cakap, agar ia dapat memberi impak yang besar dan berkesan kepada diri sendiri. Apakah kata-kata terakhir yang ingin doktor ingin katakan kepada mereka di luar sana? First of all, terima kasih kerana menyambut saya. Saya berharap apa yang saya kongsi pada hari ini dapat juga menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana, terutamanya usahawan-usahawan yang baru. Jadi saya harap mereka yang ingin menceburkan diri di dalam bidang keusahawanan akan terus berbuat demikian. Sebab kalau kita tidak mencuba, kalau kita takut, memang kita tak akan mula buat pun. kan? Kita memang tak akan buat pun. So you have to just go for it, try, and then make sure that you are all ready for that. Betul. Okey, jika anda ada perkongsian dan pendapat yang anda ingin kongsikan, sila ke laman web kami di wanita@tvstv.my sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih doktor. Sama-sama.